Dengan kebijaksanaan yang dimiliki manusia digabungkan dengan teknologi yang tak tercapai dek akal, pasti anda beranggapan bahawa para saintis sudah mengetahui segala perkara berkenaan dengan tubuh badan manusia. Walau kita menghabiskan sepanjang hidup tinggal di dalam tubuh badan sendiri, namun masih terdapat banyak perkara yang menjadi tanda tanya. Di sini kami akan kongsikan 7 misteri tubuh badan manusia yang masih belum dirungkai sains. Kita semua tahu bahawa cap jari manusia adalah sangat unik, sehingga tidak ada dua orang yang mempunyai corak yang sama di dunia ini. Tetapi, kenapa manusia mempunyai corak ini pada jari-jari? Selama bertahun-tahun, para saintis menyangka bahawa cap jari wujud untuk membantu tangan jari manusia mencengkam objek. Tetapi ternyata bahawa cap-cap jari hanya mengurangkan jumlah permukaan kulit yang bersentuhan dengan objek. Maka, ia tiada kena-mengena dengan cengkaman. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa teori mengenai tujuan evolusi corak-corak ini, termasuklah ia melindungi jari atau memberikan sensitiviti sentuhan. Saintis tidak mempunyai penjelasan yang tepat. Sebagai organ yang menyebabkan banyak orang jatuh sakit dan penyingkirannya tidak mempunyai sebarang kesan kepada tubuh kita, appendix kelihatan lebih memberikan banyak masalah berbanding kebaikan. Selama bertahun-tahun, para saintis daripada zaman Charles Darwin bersetuju bahawa walaupun nenek moyang manusia yang memakan tumbuhan memerlukan appendix untuk pencernaan, namun ianya tidak mempunyai fungsi sebenar bagi manusia moden. Walau bagaimanapun, teori lain telah menjadi semakin popular di kalangan masyarakat saintifik sejak kebelakangan ini, menyimpulkan bahawa organ seperti tiub ini sebenarnya menampakkan dan melindungi pelbagai bakteria yang baik. Kita perlu menunggu dan melihat adakah teori ini dapat dibuktikan secara saintifik. Setiap daripada kita sudah sangat terbiasa dengan mempunyai tangan dominan yang membuatkan kadang-kala kita tidak menghargainya. Namun, jika anda berfikir sejenak tentang hakikat kita mempunyai sebelah tangan yang mana lebih dominan berbanding tangan lagi satu, adalah sesuatu perkara yang agak pelik memandangkan segala yang kita ketahui tentang evolusi. Mengapa manusia masih tidak berevolusi untuk mempunyai kedua belah tangan yang sama mahir? Ia merupakan antara misteri terbesar tentang tubuh badan kita ketika ini, dan sudah tentu terdapat sesetengah daripada kita yang boleh menggunakan kedua-dua belah tangan dengan kemahiran yang sama. Tahu atau tidak, kita mula menguap sejak dalam rahim. Dan sehingga kini para saintis masih belum menemui penjelasan tentang mengapa perkara ini berlaku. Walaupun terdapat pelbagai teori, namun sebab sebenar menguap masih menjadi misteri. Satu teori mencadangkan bahawa kita menguap untuk mengawal suhu otak kita, kerana kekurangan tidur atau kebosanan boleh menyebabkan suhu otak kita jatuh. Satu lagi menyatakan bahawa kita menguap untuk memberi tubuh kita renjatan kerana kadar jantung kita cenderung untuk meningkat dan otot mata kita tegang selepas kita menguap. Mungkin kedua-duanya adalah benar.
Seperti appendix, jenis darah manusia yang berbeza memberikan kita petunjuk kepada sejarah evolusi kita. Jenis darah yang berlainan mempunyai kebolehan yang berbeza untuk melawan jangkitan yang berlainan, dan saintis percaya bahawa ia mula berkembang sekitar 20 juta tahun yang lalu dalam nenek moyang kita. Dr. Muhammad Mubayyid dari ProMedica Hematology menjelaskan bahawa digabungkan dengan pemilihan semula jadi bagi jenis darah tertentu terhadap jangkitan tertentu, evolusi menghasilkan kepelbagaian jenis darah manusia yang wujud pada hari ini. Tetapi apa yang tidak diketahui ahli sains adalah mengapa Dr. Mubayyid menyatakan bahawa tiada teori tepat yang mampu menjelaskan mengapa jenis darah berbeza di kalangan manusia. Manusia menghabiskan hampir sepertiga daripada hidup dalam keadaan tidak sedar, iaitu tidur. Namun, sains masih kurang memahami bagaimana dan mengapa kita bermimpi. Kita tahu bahawa bermimpi berlaku semasa fasa tidur dan kadar denyut jantung kita meningkat apabila kita bermimpi. Tetapi tidak dapat dipastikan apa tujuan bermimpi yang sebenarnya. Teori popular mencadangkan bahawa bermimpi adalah bagaimana otak anda menyusun kenangan dalam seharian, menentukan mana yang berharga dan mana yang tidak relevan. Walau bagaimanapun, saintis lain percaya bahawa mimpi sebenarnya tidak mempunyai fungsi sebenar dan ia hanya apa yang dilakukan oleh minda secara sedar apabila bebas dari minda yang sedar.